The Daily Wire telah memberhentikan 50 hingga 60% daripada pekerja mereka. Itu sahaja. Ia adalah pengakhiran kepada media sayap kanan. Akhirnya mereka menghadapi kejatuhan kerana Ben Shapiro, wajah pro-Israel sayap kanan yang sangat berbahaya untuk Amerika. Dan itu mungkin benar jika Anda mendengar dan benar-benar mempercayai sepatah kata pun yang dikatakan oleh Candace Owens. Kerana tidak mengejutkan, dialah yang didakwa membongkar cerita ini, memberitahu seluruh dunia bagaimana sekali lagi Daily Wire sedang jatuh. Malah Nick Fuentes pun tampil berkata, Candace Owens, awak betul-betul memusnahkan Daily Wire. Awak benar-benar membakar rumah itu semasa awak pergi. Dan semua, kita perlu bercakap tentang perkara ini kerana Candace Owens, pada ketika ini, kita semua tahu dia memang seorang pembohong tegar. Tapi mari kita juga bincangkan apa yang sedang berlaku di Daily Wire kerana nampaknya ia sangat menarik perhatian. Dan siapa yang lebih sesuai untuk bercakap tentang perkara ini selain Jeremy Boring. Bagi anda yang tidak tahu siapa itu, dia dulu merupakan salah seorang ketua di Daily Wire. Dia baru-baru ini telah meninggalkan syarikat itu dan melancarkan rancangan baru yang saya memang suka. Mari kita lihat pendapat dia tentang cerita ini sekejap. Tetapi yang lebih penting, hari ini kita akan menyelami sepenuhnya taktik penipuan Candace Owens. Cara dia memanipulasi orang. Dan sekejap, Anda tahu tak? Sebelum kita tonton video Jeremy Boring, mari kita lihat klip pendek yang dia muat naik ini. Sebagai peringatan kepada Anda semua yang tidak biasa dengan kisah Candace Owens, Anda memang bertuah. Dia telah menyerang Erica Cook, benar-benar mengejarnya tanpa henti selama beberapa bulan lepas, mencetuskan banyak kekacauan untuk Erica. Dan inilah apa yang wanita ini berani lakukan. Tapi sekali lagi, ingat, ini adalah teknik Candace Owens. Oh ya, selamat datang ke Pushback. Saya Mira Kay, host Anda. Pastikan Anda tekan butang langgan. Tapi yang lebih penting, hype video ini kerana itulah cara kita akan sebarkan maklumat ini kepada lebih ramai orang. Apa yang anda perlu buat hanyalah tekan hype dan saya akan sangat menghargainya. Baiklah, mari kita lihat. Candace? Dan cuba untuk bergerak secara solo. Pada masa yang sama, mereka masih menjalankan taktik ini dengan cuba membuat media menyerang saya dan keluarga saya. Jadi bila saya kata ia adalah serangan tanpa henti terhadap hidup saya, inilah maksud saya. Dan saya rasa sudah tiba masanya untuk kami kongsikan dokumen-dokumen itu supaya orang ramai boleh baca sendiri apa yang telah dilalui oleh keluarga saya. Kerana saya rasa saya patut buat satu siri seperti Surviving the Daily Wire. Orang ramai memang tak faham bagaimana rasanya dan kami tak pernah membalas dengan cara kotor terhadap mereka. Kami memang tak pernah. Segala-galanya yang mereka pernah reka hanyalah teori konspirasi dalam kepala mereka sendiri. Kami tak pernah main kotor dan kamu semua tak faham. Kami benar-benar mangsa. Kami benar-benar sedang bergelut. Keluarga kami telah mengalami gangguan bertalu-talu yang sangat teruk. Saya minta maaf. Apa yang kamu fikir keluarga Charlie Cook sedang lalui sekarang? Atau mana-mana orang lain yang kamu secara tidak bertanggungjawab anggap dan sebarkan? Mungkin mereka pembunuh Charlie Cook? Apa yang kamu fikir Erica sedang lalui? Atau anak-anaknya? Kamu mahu kami bersimpati? Ya, kamu mahu kami bersimpati? Apa yang kamu dah buat pada Daily Wire? Tengoklah kamu serang mereka. Kamu kata kamu tak pernah main kotor. Kamu memang telah main kotor dengan cara yang sangat teruk. Tapi kami tahu itu benar. Jadi mari kita lihat apa yang Jeremy Boring katakan tentang perkara ini. Tapi sekali lagi, saya rasa kita kena tonton sedikit lagi video Candace sebelum ini. Sebab penting untuk kita faham konteks apa yang dia sebarkan. Panggilan mula masuk. Email mula masuk berkaitan dengan pemberhentian pekerja di Daily Wire yang saya diberitahu bermula pada hari Kamis dan sebenarnya berterusan hingga hari Jumaat. Ada petunjuk bahawa ia mungkin masih berterusan sehingga hari ini dan ia benar-benar pembantaian besar-besaran. Jangan biarkan mereka memutarbelitkannya. Okey, saya maksudkan keseluruhan jabatan, orang-orang besar di syarikat itu, peguam-peguam di syarikat itu, ketua pegawai operasi, naik presiden eksekutif, hampir seluruh jabatan pemasaran. Pasukan produksi kini telah dikurangkan kepada hanya beberapa orang sahaja. Tiada siapa yang selamat. Malah pasukan band pun tidak selamat. Mark safe. Okey. Jadi dia di sini mengatakan memang berlaku pembantaian besar-besaran. Semua orang sedang dibuang. Dan dia buat ia kedengaran seolah-olah Daily Wire benar-benar gagal. Mereka tiada duit. Semuanya sedang hancur. Itu yang dia coba maksudkan. Dan sekali lagi, saya rasa dialah yang hampir pasti membongkarkan cerita ini. Masalahnya bukan sahaja ia tidak betul dari segi fakta, iaitu bukan 50 hingga 60% kaki tangan, malah adalah perkara biasa bagi syarikat media apabila mereka memberhentikan pekerja. Apabila landscape media berubah, ia memang bukan sesuatu yang menyenangkan. Tengok, ada sesiapa perasan tentang AI? Ada sesiapa antara anda yang perasan perubahan yang sedang berlaku dalam landscape media secara serta-merta dan langsung di Amerika dengan podcast, kepercayaan yang semakin menurun dan segala-galanya yang sedang berubah di sekeliling kita? Anda semua perasan tak?
Sesuatu yang menarik untuk diperhatikan adalah khususnya apabila melibatkan Daily Wire. Anda ada Candace, Tucker, dan Nick Fuentes yang berubah-ubah. Nick Fuentes tiba-tiba jadi Demokrat, Candace pula begini. Tetapi Daily Wire tetap teguh dengan apa yang mereka percaya. Mereka tidak berubah. Jika Anda lihat pada Daily Wire dan apa yang mereka katakan, mereka perjuangkan, serta apa yang mereka percaya, setiap seorang daripada pengulas mereka tetap berpegang pada pendirian itu. Mereka sebenarnya telah membuktikan diri sebagai sumber berita yang sangat boleh dipercayai. Sekarang, adakah Amerika telah berubah? Adakah orang ramai sudah tidak berminat untuk mendengar suara pro-Israel seperti dahulu? Bukan semua di Daily Wire pro-Israel, ya betul. Dan adakah itu sesuatu yang mereka perlu hadapi? Sangat sekali. Adakah AI mengubah sepenuhnya permainan untuk pasukan pemasaran dan peguam? Ya, memang sangat ketara. Tetapi itu bukan apa yang dibincangkan di sini. Dia cuba membuatnya kedengaran seperti anda tidak faham. Semuanya sedang hancur untuk Daily Wire. Ia benar-benar satu bencana. Penghujung mereka sudah tiba. Tetapi itulah yang dilakukan. Dia mengambil satu naratif. Dia mengambil satu fakta yang kukuh dan dia sensasikan serta ubah untuk menyesuaikan dengan agenda dia. Bukanlah perkara ini malang kerana ahli pasukan gemuk dia yang pernah bekerja dengannya sedang diberhentikan kerja dari sebuah syarikat kerana ekonomi dan landscape sedang berubah. Abang, Daily Wire sedang jatuh dan sejujurnya agak menjijikan untuk dilihat. Daripadanya, malah seorang pengarah dalam pasukannya pun telah dipecat. Ia memang kejam. Saya telah mengira kira-kira 54 orang yang kehilangan pekerjaan dari atas sampai ke bawah. Dan itu hanyalah dalam gelombang ini kerana seperti yang kita semua tahu, perkara ini sudah berlaku sejak sekian lama. Petanda sudah jelas sejak lama. Ia sangat pelik, rahsia umum dalam media. Jadi beginilah, Theo Von ialah seorang ahli teori konspirasi ber-IQ rendah. Ya, baiklah. Kita tidak akan pergi ke bahagian lain video itu. Tetapi itulah yang dia katakan. Anda tahu, saya telah mengira sekurang-kurangnya 54 orang. Mari kita lihat apa yang Jeremy Boring katakan tentang semua ini. Adakah Anda semua sudah bersedia? Jom kita mulakan. Minggu lepas, berita tersebar bahwa Daily Wire, sebuah syarikat yang saya tubuhkan 11 tahun lalu bersama Ben Shapiro dan Caleb Robinson, telah memberhentikan beberapa pekerja. Sebenarnya, cerita yang tersebar ialah mereka telah memberhentikan lebih 50% daripada tenaga kerja mereka. Dan orang yang mendedahkan cerita itu ialah bekas host Daily Wire, Candace Owens. Candace kemudian mengubah laporannya dengan mengatakan, petikannya, saya dengar ia sebenarnya lebih kurang 60%. Benar-benar pembuangan pekerja besar-besaran. Ketua editor Daily Wire, Brent Shore, membuat kenyataan kemudian pada hari itu mencabar laporan Candace. Dia berkata, ya, syarikat memang ada pemberhentian kerja hari ini. Ia memang sangat sukar. Tidak, jumlahnya langsung tidak menghampiri 50% daripada syarikat. Itu tidak masuk akal dan juga tidak wajar untuk disiarkan tanpa pengesahan. Sekarang, saya tidak lagi terlibat secara aktif dengan Daily Wire. Saya tidak berkomunikasi secara tetap dengan sesiapapun di syarikat itu dalam kapasiti rasmi. Walau bagaimanapun, saya masih mengenali ramai orang di syarikat itu. Ramai antara mereka saya sendiri yang ambil bekerja dan ramai juga yang diberhentikan semasa pemberhentian kerja. Jadi, secara amnya, saya mempunyai pemahaman yang agak baik tentang cerita ini. Mudah untuk saya membezakan antara fakta dan rekaan. Ya, saya akan katakan bahwa Jeremy Boring memang tahu banyak tentang bagaimana Daily Wire beroperasi. Tidakkah awak rasa mungkin dia tahu lebih banyak daripada Candace? Itu memberi saya kelebihan yang besar berbanding kebanyakan orang di internet yang coba memahami laporan-laporan yang bercanggah. Menurut beberapa sumber dari dalam dan luar syarikat, nampaknya kurang daripada 50 orang telah diberhentikan kerja. Saya tidak dapat mengatakan dengan pasti berapa peratusan itu daripada jumlah keseluruhan pekerja Daily Wire pada ketika ini, tetapi ia sama sekali bukan 60%. Ia sama sekali bukan 50%, malah 40% pun bukan, apatah lagi 30%. Ketika saya meninggalkan syarikat itu lebih kurang setahun yang lalu, kami mempunyai kira-kira 275 orang pekerja. Cuba kira sendiri, katakanlah jumlahnya 250. Berapa kawan-kawan? 50 orang daripada 250. Ada sesiapa di antara kamu yang boleh kira? Bukan 50, itu saya boleh beritahu. Ada yang diberhentikan tidak lama selepas saya pergi, tetapi ramai lagi telah diambil bekerja sejak itu, seperti yang sesiapa sahaja yang mengikuti media konservatif dalam talian akan mudah ketahui. Antaranya Isabel Brown, Matt Fradd, dan Ben Dominic. Dan Daily Wire masih lagi menghasilkan filem, mendedahkan berita eksklusif, menerbitkan rancangan, dan melakukan apa sahaja yang Michael Knowles lakukan. Semua itu untuk mengatakan, pelaporan Candace, setakat mana itu pun boleh dipanggil pelaporan, ialah pelaporan palsu. Atau sekurang-kurangnya, pelaporan yang tersilap. Pelaporan yang tersilap boleh jadi tajuk autobiografi Candace. Sudah tentu. Tidak, saya tak akan panggil itu silap. Itu tak adil. Ia laporan yang sengaja mengelirukan. Sangat berbeza.
Bila cerita itu tentang berapa ramai orang diberhentikan dari syarikat media kegemaran atau yang paling Anda tak suka, pelaporan palsu nampak macam tak begitu penting. Maksud saya, sudah tentu ia penting bagi setiap individu yang kehilangan pekerjaan di Daily Wire minggu lepas. Dan ia juga penting bagi saya secara pribadi. Ramai daripada mereka yang diberhentikan itu adalah kawan saya. Salah seorang daripada mereka telah menjadi kawan saya selama 22 tahun. Tetapi ia bukanlah sesuatu yang besar sebagai berita atau sesuatu yang besar kepada jutaan peminat Candace, selain daripada memberi mereka rasa kemenangan yang palsu. Saya kata palsu kerana kedua-dua perasaan mereka yang terlalu yakin dengan jumlah itu, dan kerana perasaan yakin dengan jumlah itu membuatkan mereka terlalu yakin bahawa Daily Wire sudah tamat. Betul, itulah maksudnya. Apa yang dia cuba sampaikan ialah, kawan-kawan, tengok, kita berjaya menjatuhkan musuh jahat, padahal itu tidak benar. Dan itu saya rasa perkara paling penting untuk diingat, iaitu sangat menyedihkan dan malang apabila berlaku pemberhentian kerja. Tetapi dia berjaya mengambil cerita ini dan membuatnya kedengaran seperti sesuatu yang sebenarnya tidak berlaku, memberikan penontonnya perasaan seolah-olah mereka telah menang. Ya, akhirnya berita terbaik yang pernah saya dengar. Lebih kurang begitu. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah sesuatu yang berbeza. Mereka sedang mengubah strategi dan cara mereka menghasilkan kandungan, yang mana perkara ini adalah normal. Dia tidak begitu. Apa yang cerita ini lakukan ialah menonjolkan fenomena lebih besar tentang pemberitaan palsu yang meresapi ruang dalam talian. Ya, setiap hari Anda diberitahu perkara-perkara yang sebenarnya tidak benar. Dan semakin sukar untuk membezakan fakta daripada rekaan dalam talian. Ia tidak pernah lebih mudah untuk mengesang pembohongan, melainkan apabila ia berkaitan dengan diri Anda sendiri. Bagi tokoh awam, walaupun yang kurang dikenali seperti saya, menjadi mangsa pembohongan adalah perkara biasa. Ada seorang penjahat di luar sana yang menjadikan perniagaan utamanya untuk membalas apa-apa cerita tentang saya dengan mendakwa saya memakai rambut palsu yang teruk, sedangkan sebenarnya saya mempunyai pemindahan rambut yang hebat dari Bos Lee. Saya sangat sure kan, maksudnya begini. Berbohong dalam talian, sama ada untuk troll atau untuk memajukan agenda politik tertentu, adalah satu fenomena yang sangat nyata. Sekarang, memang mudah untuk mengesan pembohongan apabila dakwaan yang dibuat itu berkaitan dengan diri Anda, seseorang yang Anda kenal secara pribadi, atau tentang bidang yang Anda memang pakar. Mungkin Anda sendiri pernah mengalaminya. Mungkin Anda anggota tentera dan sedang menonton film perang. Anda serta-merta dapat menunjukkan semua kesilapan. Lelaki itu tidak memegang rifle dengan cara yang betul. Pegawai itu tidak memakai ribbon pingat yang betul atau apa-apa sahaja. Atau mungkin Anda membuka laman web atau aplikasi berita dan Anda membaca laporan tentang subjek lain yang Anda pakar, atau cerita tentang peristiwa yang Anda sendiri alami, atau tentang individu yang Anda kenal secara pribadi. Kesilapan dan laporan palsu menjadi jelas kepada Anda, seolah-olah Anda terus nampak hakikat sebenar. Dan untuk seketika, Anda sadar bahwa kebanyakan apa yang Anda baca dalam berita atau sekurang-kurangnya di internet hanyalah sampah. Tetapi jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda akan mengetepikan rasa ragu Anda sekali lagi, sebaik sahaja Anda membaca satu cerita tentang satu topik yang Anda langsung tidak tahu apa-apa. Dan inilah yang Candace harapkan. Dia bergantung pada fakta bahwa dia menganggap Anda tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang berlaku. Jadi, segala yang Anda lihat akan dibesar-besarkan. Sebenarnya, ironi dalam semua ini ialah ramai orang di luar sana sebenarnya hanya mencari saluran berita yang berfokus pada kebenaran. Mereka hanya mahu seseorang yang mereka boleh percayai, dan saya rasa itulah sebahagian besar daripada apa yang kami lakukan di sini. Ia hanya tulen dan jujur, dan orang ramai mahukan perkara itu, tetapi dia tidak dapat mengawal dirinya. Jadi, apa yang berlaku? Sejujurnya, sebahagian besar bagaimana saya terlibat dalam bidang ini adalah kerana saya, dalam kerjaya saya dahulu, pernah bekerja dengan ramai personaliti seperti ini. Jadi, dengan sangat cepat, apabila saya membaca berita, saya boleh nampak apa yang palsu, apa yang tidak benar, apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir. Tetapi, kebanyakan orang tidak mempunyai keupayaan untuk mengenal pasti apabila ada sesuatu yang tidak kena. Apabila saya melihat cerita seperti The Daily Wire memecat 50% personalitinya dan sedang berpecah belah, saya tahu itu tidak benar kerana saya faham bagaimana lanskap media berfungsi. Saya faham tentang perkembangan dan perubahan yang sedang berlaku. Dan saya juga faham bagaimana Daily Wire itu sendiri beroperasi. Ini adalah sesuatu yang sangat kurang dan orang ramai tidak memahaminya. Semakin Anda bergerak ke dalam realiti dalam talian yang semakin rumit, keperluan untuk orang ramai mempunyai kepakaran dan memahami apa yang mereka lakukan serta mampu mengenal pasti pembohongan dan memerhati ketidakselarasan menjadi semakin penting. Ia tidak pernah berkaitan dengan apa yang sebenarnya keluar dari mulut Candace atau mana-mana podcaster yang menipu ini. Ia berkaitan dengan cara mereka melakukannya. Dan jika Anda boleh mempelajari kemahiran untuk berkata, tunggu sebentar, ini satu penipuan, ini satu penipuan, ini satu penipuan, ini satu penipuan. Dia mendakwa dia sedang menyasarkan seseorang dan mengatakan betapa teruknya keluarganya didedahkan maklumat pribadi sambil mendedahkan maklumat keluarga lain. Itu adalah manipulasi.
Dia asik mendakwa sesuatu sedang berlaku, tetapi dia tidak pernah memberikan fakta. Tunggu sebentar, mungkin itu tidak boleh dipercayai. Itulah kemahiran yang kita semua perlu asah. Keupayaan untuk berkata, apakah corak di sini selain daripada perkara sebenar yang sedang diperkatakan? Karena dengan itu, walaupun Anda bukan pakar tentang pemberhentian kerja atau Daily Wire atau apa yang sebenarnya berlaku, Anda boleh dengan cepat berkata, mungkin ini bukan datang daripada sumber yang saya percayai. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap perkara ini.